Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadrat ilahi, pada kali ini kita dapat lagi bersama-sama untuk sama-sama kita belajar tentang ilmu matematik bagi tahun 3. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk kita mempelajari satu lagi tajuk dalam matematik tahun 3. Setelah banyak tajuk, kita belajar beberapa tajuk sebelum ni, daripada kita mengenal nombor sehingga 10,000, kita dah menyusun nombor, kita dah bunda nombor, kita dah anggar dan lain-lain. Jadi hari ini kita masuk pada satu lagi tajuk yang baru, iaitu tajuk pola nombor. Jadi murid-murid masih lagi bersama dengan saya, Cikgu Nawawi, untuk matematik tahun 3. Jadi untuk kali ini murid-murid akan didedahkan dengan tajuk yang baru berkaitan dengan pola nombor, dan kita akan bincangkan secara terperinci tajuk ini, dan pada akhirnya cikgu harapkan murid-murid dapat memahami tentang pola nombor. Okey, jadi sebelum kita nak pergi lebih lanjut berkaitan dengan tajuk ini, cikgu ingin bertanyakan dulu, apa khabar semua? Cikgu harap semuanya sihat dan bebas daripada ancaman wabak pandemik COVID-19. Okey? Dan cikgu harap kamu boleh fokus untuk belajar tentang tajuk pada kali ini dan memahaminya, dan boleh menyelesaikan soalan-soalan yang diberikan pada akhir tajuk nanti. Okey? So, semua sudah bersedia? Kalau kita semua dah bersedia, cikgu nak mulakan pengembaraan kita untuk mempelajari tajuk pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pola nombor. Nombor pun ada pola. Pola-pola ni bentuk. Okey, pola nombor. Apa yang kita nak tahu? Kita tengok satu persatu. Okey, pola nombor. Dalam pola nombor ini, dia ada dua bentuk. Okay, nombor, pola ada dua bentuk. Seperti yang telah kamu pelajari sebelum ini di tahun 2 dan tahun 1, kamu juga telah mempelajari berkaitan dengan pola nombor. Cuma jumlah nombornya tidak sama dengan yang akan kita pelajari di tahun 3. Jumlah je saja, tak sama. Tapi pola dia tetap sama. Okey? Yang mana dalam pola nombor ni, bila kamu telah pelajari, dia hanya ada dua jenis pola sahaja. Iaitu yang pertama dikenali sebagai pola menaik. Yang kedua, tak ada naik, dia mesti ada turun. Jadi nama dia pola menurun. Okay, dua pola ini sahaja. Okay, jadi pola menaik dan pola menurun ini, macam mana kita nak tahu? Okey, kita tengok kepada nombor. Kalau nombor itu bermula daripada nombor kecil dan nombor itu berakhir dengan nombor yang besar, akhirnya itu kita kenali sebagai pola menaik. Dan jika nombor itu bermula pada nombor yang besar dan akhir nombor itu adalah nombor yang kecil, ianya merupakan pola yang menurun. Okey, kita tengok. Okey, pola menaik ialah nombor yang menaik daripada nombor yang kecil kepada nombor yang besar. Macam mana? Contohnya, nombor 2, 4, 6, 8 dan 10. Okey, 2 naik kepada 4. Menaik dah? Naik. 2 naik ke 4. Berapa? Beza dia 2. 4 naik ke 6. Ada beza tak? Ada. Berapa? 2. 6 naik ke 8? Pun 2. 8 naik ke 10? Beza juga 2. Jadi, pola itu pola yang menaik. Berapa dia menaik? Dia menaik setiap nombor dengan kiraan 2. Okey? Jadi, kita panggil di situ pola menaik 2. Dan pola menurun pula, seperti yang telah kita bincang tadi, daripada nombor yang besar dia turun pada nombor yang kecil. Nombor yang besar contohnya 90.
Nombor yang kedua, 80. Nombor yang ketiga, 70. Nombor yang keempat, 60. Nombor yang kelima, 50. Jadi setiap nombor tadi berkurangan ataupun turun, menurun. Daripada 90 turun ke 80. Berapa turun? 10. 80 turun ke 70. Berapa dia menurun? 10 juga. 70 berkurangan kepada 60. Berapa dia turun? 10 juga. Dan akhir sekali 60 turun ke 50. Berapa dia menurun? Juga 10. Jadi pola tadi sudah menurun sebanyak 10, 10. Kita kenali dia sebagai pola menurun 10, 10. Boleh? Boleh bezakan antara pola menaik dan pola menurun? Boleh? Okey, bagus. Kalau dah boleh membezakan menaik dan menurun, kita boleh tengok contoh-contoh untuk kita lebih faham tentang apa yang kita nak belajar pada hari ini. Boleh? Jadi daripada contoh-contoh tu, cikgu harap kamu boleh fahamlah apa yang kamu perlu belajar. Okey? Bersedia semua? Okey, bagus. Kita teruskan dengan seterusnya. Okey. Kita tengok. Nombor yang diberikan adalah 4,310. Yang kedua, 4,320. Yang ketiga, 4,330. Yang keempat, 4,340. Yang kelima, 4,350. Jadi dalam nombor-nombor ni, kalau kita tengok dianya menaik ke menurun? Menaik. Sebab daripada nombor yang kecil, 10 di belakang tu, kita tengok rumah 1,000 sama, rumah ratus sama, rumah puluh tak sama. Rumah puluh itu yang berbeza. Jadi 10 dia, 10, 20, 30, 40 dan 50. Dia menaik. Jadi bila dia menaik, pola nombor ini semestinya pola nombor yang menaik. Jadi berapa dia menaik? Jadi kita kena tengok. Ini yang menaik. Jadi berapa yang menaik? Kita kena tengok. Jadi nak tahu dia menaik berapa, kita tengok, kita ambil nombor. Nombor yang kedua. Paling mudah. Okey, nombor yang kedua. Ataupun nak ambil yang paling besar pun boleh. Okey, kita ambil yang paling besar lah. 4,350. Okey, kita tulis 4,350. 4,350. Okey. Nombor yang paling besar. Jadi kita nak tahu berapa dia meningkat, kita tolak dengan nombor yang kedua besar. Itu 4,340. Okey. Bila kita menolak dua tu, nombor tersebut, okey. Jadi kita tolak seperti biasalah. Sifar tolak sifar, sifar. 5 tolak 4, 1. Okey. Jadi 3 tolak 3, tak ada. 4 tolak 4, tak ada. Jadi, kita tahu berapa pertambahan nombor itu? 10. Jadi, daripada nombor 4,310, naik kepada 4,320, dia naik berapa? Naik 10. Berlaku pertambahan sebanyak 10. 4,320 naik kepada 4,330. Berapa naik? Juga 10. Dia naik nombor yang sama. Kalau kita tak percaya, kita kira. Okey, 4,000, kita kira yang kedua. 4,320 tolak 4,310. Sifar tolak sifar, sifar. 2 tolak 1, 1. 3 tolak 3, tak ada. 4 tolak 4, tiada. Jadi 10. Sama. Mana naik 10, 10. Jadi 4,330 naik kepada 4,340 pun naik 10. Dan 4,340 naik kepada 4,350 pun naik 10. Jadi kenaikan ini
Bila ia naik 10, jadi nama pola ini, nombor ini kita kategorikan nama dia sebagai pola nombor menaik 10. Sebab dia naik 10, nama dia 10. Dua kali kita ulang. Kita tidak ulang sampai 4 kali walaupun ada berlaku kenaikan itu 4 kali. Tapi kita ulang hanya 2 kali. Pola menaik 10. Itu saja. Kita tengok. Pola menaik 10. Boleh? Faham Okey, bagus. Kalau boleh faham, bagus. Jadi inilah yang dikatakan pola nombor. Dia menaik ada jumlah nombor yang sama. Okey? Di situ naik dalam pola 10. Okey. Boleh faham yang menaik? Kita nak tengok yang kedua. Boleh? Okey, bagus. Kita tengok yang kedua. Okey, diberikan nombor 7,620. Nombor yang kedua 7,520. Nombor yang ketiga 7,420. Nombor yang keempat 7,320. Dan nombor yang kelima 7,220. Jadi dalam nombor ini semakin mengecil ke semakin membesar? Semakin mengecil. Daripada nombor yang besar, kecillah sekali. Rumah berapa? Rumah apa? Rumah ratus. Sebab rumah ribu sama. Semua 7. Rumah ratus daripada 6 turun kepada 5, turun kepada 4, turun kepada 3, turun kepada 2. 10 tak berubah. Besar juga tidak berubah. Jadi nombor ini adalah menurun ratus. Berapa ratus kita tak tahu. Dia ratus. Kita tengok dulu. Okey. Jadi dia menurun ratus. Jadi macam mana kita nak tahu berapa dia menurun? Kita ambil. Kalau menurun ni paling mudah kita ambil nombor yang paling besar. Kita tolak nombor yang kedua lah. Okey. Nombor yang paling besar 7,620. 7,620. Tolak yang kedua 7,520. Okey, jadi sifar tolak sifar, 2 tolak 2, sifar, 6 tolak 5, 1, 7, tiada. Okey, berapa beza dia? 100. Jadi nombor yang pertama menurun kepada nombor yang kedua, dia berkurang sebanyak 100. Nampak? Dia berkurang sebanyak 100. Nombor yang kedua dan ketiga. Tahu? Tak tahu? Okey, kalau tak tahu, kita boleh kira. Okey, saya ambil nombor yang kedua. Okey? 7,520 tolak 7,420. Kosong, 5 tolak 4, 1, 7 tolak 7. Tiada. Jadi berapa? 100 juga. Sama. Jadi 7,250 menurun kepada 7,420 pun dia menurun dalam jumlah yang sama. 100. Okey. Jadi nombor yang ketiga nak kira juga. Okey, nak kira. Kita kira sama-sama. 7,420 tolak 7,320. Okey. Sifar tolak sifar, sifar. 2 tolak 2, sifar. 4 tolak 3, 1. 7 tolak 7, habis. Tinggal berapa? 100. Jadi 7,420 bergerak kepada 7,320. Pergerakan dia berkurang sebanyak 100. Yang keempat, nak kira juga. Kita kira. Jangan risau. 7,320 tolak 7,220. Okey, sifar tolak sifar, sifar. 2 tolak 2, sifar. 3 tolak 2, 1. 7 tolak 7. Habis. Jadi,
100 juga. Jadi berkurang juga sebanyak 100. Jadi nombor ini bila dia berkurang sebanyak 100, 100, 100, jadi pola dia kita panggil pola yang menurun. Berapa dia menurun? 100, 100. Ulang 2 kali. Jangan ulang sampai 4 kali. 100, 100, 100, 100. Tak perlu. Kita hanya ulang sebanyak 2 kali. Pola menurun 100, 100. Bukannya pola menurun 100, 100, 100, 100. Tak perlu. Hanya pola menurun 100, 100. Pola menurun 100, 100. Boleh faham? 2 contoh yang cikgu tunjukkan kepada kamu. Satu yang menaik, satu yang menurun. Boleh? Bagus. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okay, diberi kotak. Nombor yang pertama. 1510. Nombor yang kedua. 3510. Nombor yang ketiga. Okey. 4510. Jadi tinggal kotak ada berapa? Ada 2 kotak kosong. Jadi nombor ini, nombor menaik ke nombor menurun? Nombor menaik. Berapa dia menaik? Tak tahu. Macam mana nak tahu? Kena kira. Jadi nak kira, nombor yang pertama 1510 boleh tak kita kira nombor yang kedua? Tak boleh. Sebab apa? Sebab nombor yang kedua tidak ada. Jadi kita kira beza pergerakan nombor itu, kenaikan nombor itu kita kira kepada nombor yang ada 2 nombor yang berdekatan. Jadi nombor yang berdekatan yang ada ialah nombor yang ketiga dengan nombor yang keempat. Jadi kita kira beza di situ. Jadi beza di situ ialah 4,000, okey saya ambil 4,510 tolak 3,510. Kita nak cari beza. Jadi beza dia sifar tolak sifar, sifar, 1 tolak 1, sifar, 5 tolak 5, sifar, 4 tolak 3, 1. Berapa beza dia? 1,000. Jadi bila beza dia 1,000, kita boleh nampak di situ beza antara 3,510 menaik kepada 4,510, beza dia sebanyak 1,000. Jadi bila kita tahu beza sebanyak 1,000, boleh tak kita cari nombor yang kedua? Boleh. Kenapa tak bolehnya? Sebab kita dah tahu beza dia 1,000. Jadi nombor yang kedua 1,510 tambah dengan 1,000. Kita dapat 1 kosong tambah kosong, kosong, 1 tambah kosong, 1, 5 tambah kosong, 5, 1 tambah 1, 2. 2,510. Tadi kita dah tahu kenaikan dia 1,000, 1,000, 1,000. Jadi 1,510 dia akan menaik sebanyak juga 1,000. Jadi nombor yang kedua kita akan dapat 2,510. Saya dah tunjuk nombor kepada awak. Pengiraannya. Boleh? Okey. Jadi 2,510 naik juga 1,000. Jadi 3,510. Betul? Betul. Nombor dah ada. 2 naik kepada 3, 1,000. Okey, dan yang kelima. Nombor yang kelima, kita dah tahu kenaikan dia 1,000. Jadi nombor yang keempat, 4,510 tambah dengan 1,000. Sifar 1, 5, 5. Berapa naik? 1,000. Berapa nombor? 5,510. Susah? Susah? Senang je kan? Itu yang dikatakan dengan pola. Bila kita dah tahu pola dia berapa, kita boleh isi petak kosong yang ada.
dalam soalan yang kita jumpai. Yang penting kita kena cari pola pergerakan nombor itu dahulu. Berapa pola dia? Boleh? Okey, kalau boleh, bagus. Memang terbaik semua. Murid-murid cikgu memang terbaik. Memang hebat. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ini nama dia, pola menaik 1000, 1000. Sebab dia naik 1000, 1000. 1000, 1000 lah. Jangan sebut pola menaik 1000, 1000, 1000, 1000. Tak perlu. Pola menaik 1000, 1000. Cukup 2 kali je. 2 kali sahaja. Tak perlu ulang sampai 4, 5 kali. Kalau ada 5, 6, 7, 8 kali pun kenaikan tu, hanya ulang sebanyak 2 kali. Okey. Kita teruskan lagi dengan nombor yang nak diberikan kepada kamu. Okey. Yang pertama, nombor yang diberikan, petak pertama tak ada nombor. Tak ada nombor petak pertama. Kalau tadi ada nombor petak pertama, sekarang ni tak ada pula yang diberi petak kedua. 9,805. Petak ketiga. 9,800. Okey. Hanya ada 2 nombor saja. 2 nombor saja diberikan kepada kita. Jadi kita nak cari berapa nombor dalam petak yang pertama, petak yang keempat dan petak yang kelima. Sebelum kita nak cari petak-petak tu, kita kena cari berapa beza pola dia dahulu. Okey? Beza yang saya kata tadi lah, beza nombor tadi. Yang menaik ke menurun berapa-berapa, itulah beza dia. Okey, jadi kita hanya ada satu pilihan saja, iaitu nombor. Kita kena gunakan nombor yang berapa? Nombor yang berada di petak kedua dengan nombor yang ada di petak ketiga. Berapa beza dia? Berapa mengurang? Dia mengurang di sini sebab 9,805 turun kepada 9,800. Dia mengurang. Walaupun dia mengurang, kita kena ambil daripada nombor yang banyak untuk memudahkan awak mengira. Okey, nombor kita yang paling besar ialah 9,805 tolak 9,800. Kita nak tahu beza dia. Beza dia 5 tolak sifar 5. Sifar tolak sifar, habis. 8 tolak 8, habis. 9 tolak 9, habis. Jadi beza dia berapa? 5. Beza antara 9,805 dengan 9,800 adalah 5. Apa yang 5? Dia berkurang sebanyak 5. Jadi bila berkurang sebanyak 5, dari segi tanda dia, kita tanda tolak 5. Okey, tolak 5. Jadi, bila kita dah tahu nombor ni, kita boleh carilah nombor-nombor yang lain. Nak cari nombor yang lain, kita cari nombor yang pertama dahulu. Nombor yang pertama. Sorry. Dia nak cari nombor yang ketiga dulu, nombor yang besar dulu, nombor yang paling mudah. Jadi bila kita dah kena tolak 5, tolak je lah. Jadi kita nak cari beza saja 5 ni. 5 ni jadi beza. Beza tadi jadi, dia jadi 5. Jadi bila kita dah jadi tolak 5, kita tolak je lah. 9,800 tolak dengan 5. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam 7. Sini jadi 10. Pinjam tinggal 9, sini jadi 10. 10 tolak 5, 5. Ni 9. Sini 7. Sini 9. 97, 95. 9,795. Nombor yang keempat. Nombor yang kelima pun sama. Ambil balik 9,795 tolak dengan 5. 5 tolak 5, sifar. 9 tolak tak ada, 9 lah. 7
7. 9 tolak tak ada? 9. Jadi apa dia? 9,790. Berapa kita tolak? Tolak 5. Bila kita tolak 5, jawapan dia ialah 9,790. Okey, kita nak cari petak yang pertama, yang kat depan. Petak yang kat depan, bila kita mengundur ke belakang, kita kena tambahlah tadi kita tambah. Okey, jadi kita tambah 9,805 tambah dengan 5. Sebab petak di depan nombor dia lebih besar. Jadi bila tambah 0, 1, 9, 8, 9,810. Jadi dia tolak 5 di situ, tapi kita tambah dia jadi 9,810. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok lagi dalam slide yang seterusnya. Pola nombor. Kalau tadi kita dah tengok contoh-contoh dia. Dan cikgu berharap kamu semua sudah faham berkaitan dengan pola nombor yang telah cikgu bincangkan dengan kamu pada kali ini. Dan cikgu harap kamu boleh faham dengan teliti dan boleh menjawab soalan-soalan yang ada lah. Di mana-mana soalan yang kamu jumpa selepas pada ni, kamu boleh jawab berkaitan dengan pola nombor ini. Okey. Jadi, kamu boleh jelaskan kepada cikgu pola nombor? Okey, pola nombor ada dua. Yang pertama, menaik. Yang kedua, menurun. Macam mana menaik? Macam mana menurun? Menaik dalam jumlah yang sama, menurun pun dalam jumlah yang sama. Okey? Dalam jumlah yang sama. Okey. Jadi, kita telah habis bincangkan. Jadi ini adalah tugasan untuk kamu. Jawab soalan di bawah di dalam buku tulis. Rujuk kepada buku teks muka surat 21. Okey, cikgu tunjukkan soalannya. Ini soalan dia. Okey, itu soalan dia. Lengkapkan petak kosong, nyatakan pola nombornya. Lengkapkan petak kosong dia. Lepas tu nyatakan pola nombornya. Pola nombor ni kamu kena nyatakanlah pola dia menaik ke, menurun ke. Kalau menaik tu menaik berapa? Menaik 888 ke, menaik 99 ke, menaik 20 ke? Itu pola. Pola. Kalau menurun sebutlah menurun 5. Menurun 10. Menurun 1000. Kena sebut. Jadi kerja pertama lengkapkan petak kosong. Kerja yang kedua, namakan pola bagi garis nombor tersebut. Boleh? Boleh faham? Kehendak soalan? Okey, bagus. Kalau semua sudah boleh faham soalan, boleh buat dalam masa yang ada. Masa untuk kamu buat latihan sekarang ni. Kamu bolehkan siapkan latihan dengan segera. Dah siap? Boleh simpan buku. Okey. Boleh? Okey, bagus. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Thank you. Arigato. Syukuria. Gracias. Sama macam-macam bahasa di atas muka bumi ini. Dunia, bumi ciptaan Tuhan ini ada pelbagai bahasa. Okey? Jadi awak boleh belajar lebih banyak lagi bahasa-bahasa tu. Okey. Jadi itu yang cikgu nak persembahkan pada kamu pada kali ini. Cikgu nak ajar kamu adalah berkaitan dengan pola nombor. Jadi cikgu tamatkan di sini. Sebelum cikgu berhenti, pesan cikgu, jaga diri, jaga kesihatan. Jangan keluar ke tempat sesak. Amalkan penjarakan sosial, penjarakan fizikal. Sentiasa pakai mask, sentiasa basuh tangan ataupun guna hand sanitizer. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.